أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. طيب, sekarang kita sambung tentang syarat-syarat ataupun qaid-qaid untuk mengesahkan jumlah boleh menjadi sifat ataupun hal kepada isim. Sama ada isim itu isim nakirah ataupun isim ma'rifah. Qaid yang keempat, al-qaidu ar-rabi'. Ikatan yang keempat, syarat yang keempat ialah syarat dia intifa'ul mani'. Tiadanya mani'. Tiadanya penghalang. Wal mani'u, yang menjadi penghalang daripada jumlah ni menjadi sifat ke ataupun hal kepada isim ialah ada sebanyak 4. Arba'atu anwa'in. 4 jenis. Yang pertama ahaduha. Jenis yang pertama ialah ma yamna'u haliyah. Ma yamna'u haliyatan kanat muta'ayyinatan laula wujuduhu wa yata'ayyanu hina izin al-isti'naf. Hina idhinil isti'naf. Al-isti'naf. Nahwu zarani zaidun sa'ukafi'uhu. Ataupun zarani zaidun lan ansa lahu dhalika. Apa benda nak cakap ni? Okay, nak mudah faham ayat dia ni. Kita tengok contoh dia. Contoh dia bawah ni kan. Zarani telah menziarahi aku Zaid. Di mana sa'ukafi'uhu, aku akan memberi ganjaran kepada dia. Aku akan memberi reward kepada dia. So, aku akan membalas dia dengan balasan. Sa'ukafi'uhu. Okay, Zaid kan isim makrifah ni. Sa'ukafi'uhu jumlah. Jumlah lengkap. Ada fi'il, ada fa'il. Dan sini ada maf'ul, siap ada maf'ul lagi. Sa'ukafi'uhu. Ini jumlah kan? So yang kita belajar itu, kalau sekiranya isim tu makrifah, kemudian selepas isim itu jumlah, maka jumlah ini akan jadi hal. Halun. Jadi sepatutnya sini i'rab sa'ukafihu ni hal lah. Sepatutnya. Tapi dia kata ada manik sini, ada sesuatu yang melarang daripada jumlah ni menjadi hal. Okey, sekarang ni ma yamna'u haliyatan. Ada benda yang menegah dia jadi hal. Ma yamna'u haliyatan. Ni hal kan? Sekarang ni kita tak boleh kata dia hal. Ma yamna'u haliyatan kanat muta'ayyinatan. So yang ni hal ni sepatutnya ta'yin dia ni. Memang dia muta'ayyin di sini. Dia tertentu di sini. Sebab sini makrifah maka sudah tentu hal. Kanat mana dulunya, sebelum ada manik ni, dulunya dia ni memang hak dia.
tertayin dia sini, hal. Laula wujuduhu, kalaulah tidak adanya manik. So kalau tidak ada manik, nescaya dia kata dia tu jadi hal kan. Yang pertama, jenis yang pertama ialah jenis yang menegah jadi hal. Yang mana hal ni sebenarnya dulu dia tu memang hal. Ni, dulu dia memang hal. Kalaulah tidak ada manik. Laula wujudul manik. Mana manik dia? Huruf sin tu. Harfu sin. Sin tu manik. Sebab apa? Sin ni makna dia untuk istiqbal. Untuk future. Akan kan? Zaid telah menziarahi aku. Aku akan membalas dia. Akan, ada akan. Sedangkan hal ni untuk present. Bukan future. Jadi bertentangan antara hal dengan makna yang ada pada dalam ni. Makna yang dari segi status dia hal. Tapi dari segi makna tak boleh hal sebab ada sin menunjukkan masa depan sedangkan hal ni menunjukkan sekarang. Samalah juga dengan Zaid akan menziarahi saya. Di mana Zaid itu lan ansa, aku tidak akan lupa kepada dia. La ansa lahu zalika. Tentang ziarah dia tadi kan. La ansa lahu zalika. Jadi lan sini lan kan lan. Lam tu apa? Lam untuk mustaqbal. Aku sekali-kali tidak akan. I will never. Aku tidak akan sekali-kali melupakan dia. Tentang ziarah dia tadi. Jadi bertentanganlah. Sepatutnya Zaid ni selepas dia ada jumlah lengkap. Sini makrifah, sini jumlah. Jumlah kalau bertemu dengan makrifah, maka jumlah akan jadi hal. Jadi hal tu dia kata muta'ayyin dulu. Tapi bila ada lan ni, ini laula wujuduhu, kalaulah tidak ada lan ni. Kalau dah ada tak boleh lah. Jadi sini penjelasan dia. Fa innal jumlata, kerana sesungguhnya jumlah ni saukafi'u dengan lan ansalahu zalika ni terletak selepas makrifah kan? Ba'dal ma'rifati. Makrifah pula jenis makrifah yang pure tu, mahdhah. Macam isi alam ni. Isi alam makrifah al-mahdhati. So fa'inal jumlah ni halun. Jumlah yang terletak selepas makrifah yang semata-mata ni jadi hal. Walakin as-sina, tetapi huruf sin dan juga huruf lan telah menjadi mani'ani, penghalang daripada dia menjadi hal. Li'annal haliyah, kerana haliyah la tusaddaru bidalil istiqbalin. So hal dia tidak boleh dimulakan. La tusaddaru, tidak boleh dimulakan. Macam ni dimulakan kan. Lan ada sini, sin dimulakan dengan petunjuk bidalilin. Ini dalil ni. Petunjuk istiqbal. Wahina izin al-isti'nafu. So sini oleh kerana kita kata kita tak boleh hal sini. So hal tak boleh. Lam pun tak boleh hal. Lan ansalahu tak boleh hal kepada Zaid. Sifat memang tak boleh lah kan. Sebab sifat mestilah sini isim kena nakirah. Sekarang ni kita bincang tentang isim makrifah. So isim makrifah kalau mana-mana selepas dia tu jumlah. Kalau yang layak bagi dia i'rab jumlah itu adalah hal sahaja. Kalau hal pun tak boleh juga. So dia hanya mampu jadi jumlah istiqnaf. Jumlah mula. Maknanya seolah-olah kita titik sini. So kita mula ayat baru. Kalau makna dia tu tak ada hubungan sini, tak ada hubungan dari segi soal,
Kalau ada persoalan di sini, soal dan jawapannya ada di sini. So ini kita panggil jumlah isti'naf dari sudut balaghah. Tapi kalau langsung tidak ada connection di sini, hubungan ni tak ada langsung. Berhenti sini. Artinya tak perlu adanya soalan untuk menjawab yang ini dijadikan jawapan. Maka kita panggil isti'naf semata-mata. Yang ini kita panggil isti'naf nahwu. Nahwi, ini bayani. Isti'nafun bayaniyun, isti'nafun nahwiyun. Oh, sini balaghah boleh kan? Zarani Zaidun, Zaid telah melawat saya. Orang pun tanya, lepas tu apa kamu nak buat? Dia ziarah kamu. So aku akan balas dia lah. Aku akan beri hadiah, ganjaran kepada dia. So kalau ada persoalan macam tu, so kita kata isti'naf jenis bayani. Kadang-kadang tu kita tak boleh nak soal. So ayat dia ni, hubungan dua ni tak boleh nak soal. Tak ada hubungan soalan. So itu bukan bayani lah. Mana isti'naf dari segi macam ibtidah, permulaan. Tu isti'naf dari sudut nahwu. Okey, yang seterusnya dia kritik tentang ayat Al-Quran ni setengah-setengah. Ahli i'rab mengi'rabkan sayahdi ni jadi hal. Tak bolehlah sayahdi jadi hal sebab sini sin. Sin ni makna akan. So, wa amma qawlu ba'dihim, adapun pandangan setengah daripada mereka di kalangan ahli nahwu ataupun mufassir, kata-kata mereka berhubung dengan ayat waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim. So bila ayah dia pun tak nak terima dia apa semua dakwah, dia kata apalah aku pergi kepada Tuhan aku. Waqala Ibrahim, inni sesungguhnya aku, zahibun aku akan pergi ila rabbi kepada Tuhan aku, di mana Tuhan aku itu akan memberi petunjuk kepada aku. Sayahdini. Okay, Rabbi ma'rifah. Selepas ma'rifah, jumlah. Mestilah jumlah Tuhan. Tapi ada sin sini kan? Tapi setengah-setengah dia kata ahli i'rab ni, mereka katakan inna sayahdini ialah halun. Jadi kata-kata mereka ni sahwun. Lalai. Tak perhati betul-betul. Kerana mereka kias kepada kama taqulu, sebagaimana kamu kata sa'azhabu, aku akan pergi dalam keadaan aku diberi petunjuk. Mahdiyan. Jadi sini sa'azhabu, sini ada ana kan? Dalam tu. So ana ni makrifah. So selepas isim makrifah tu adanya mahdiyan. Sini hal. Ada isim. So dalam isim tu pula ada isim pula, isim maf'ul. Isim maf'ul. Apa isim maf'ul? Isim maf'ul dia isim mustaq lah. So isim mustaq tu ada, boleh jadi jumlah. So dalam dia tu ada huwa. So dia kata ni hal. Dia kiaskan yang ni boleh. Sebab sini sa'azhabu ni aku akan pergi kan. So kias dia terlampau pelik lah kias dia. Sepatutnya. Yang ni tak ada problem lah. Sebab ni amil. So amil tu future tak ada masalah. Yang kita bincang sekarang ni ialah hal tu sendiri nak kena present, bukannya mustakbal. Sini yang beza sini amil yang ada sin, bukannya hal yang ada sin. Jadi kias tu kias yang tak betul. Tak samalah, tak sama. Yang ni memanglah boleh. Walaupun dalam future, tapi dalam future tu berlakunya hal. Hikayat. Maksudnya nanti kalau kita pergi nanti dalam keadaan sana tu, dalam keadaan present waktu tu. Bukannya hal tu future. Wasani. Yang kedua, larangan yang jenis yang kedua, jenis manik.
Manik yang kedua. Manik daripada untuk beramal untuk jumlah tu jadi hal ataupun jadi sifat. Jenis yang kedua ialah ma yamna'u. Apa yang melarang, menegah jadi sifat. Yang mana sifat ni dulunya muta'ayyin. Terta'ayyin. Muta'ayyinatan. Mana hak dia. Kalaulah tidak kerana manik, maka terta'yinlah sifat. Tapi oleh kerana manik tu ada, maka tak boleh jadi sifat. Okey, kalau tak boleh jadi sifat, ni isim, ni jumlah. So, sekarang ni kita kata sifat. So, kalau sifat, isim sini senang nakirah lah kan? Isim nakirah, sifat. Okey, sekarang ni sifat tak boleh juga. Sebab ada manik. So, kemungkinan satu lagi, dia jadi hal. Kemungkinan satu lagi, dia jadi isti'naf. So dia kata kalau isti'naf tak boleh, dia kembali kepada hal. Sedangkan hal perlu kepada makrifah. Sini nakirah. So macam mana boleh dikatakan hal tu? Wa yamtani'u. So walaupun dia sifat asalnya dulu, tapi tak boleh jadi sifat. Dan bila tak boleh jadi sifat, dia boleh jadi isti'naf lah macam hal tadi kan. Tapi wa yamtani' juga, terhalang juga di dalamnya untuk jadi isti'naf. Wa yamtani'u fihi isti'naf. Sebab apa? Li'anna al-ma'na, kerana makna ada hubungan dengan yang lalu. Ala takyidil mutaqaddim. Ala takyidil mutaqaddim. Kan isti'naf tu dia putus kan? Putus, titik. Macam mana nak titik sedangkan ayat tu dia memang tak putus pun. Makna tu kalau kita titik jadi tak cantik makna dia. Sedangkan makna dia kata sini ala takyid, kena ada ikatan tu. Kita ikatan dengan yang awal, mutaqaddim. Jadi terpaksalah sini fatata'ayyanu, maka tertakyinlah di situ, tertentulah di situ, terpaksa mengambil makna di situ, makna haliyah. Yang mana hal ni sendiri dulunya tak boleh. Ba'da an kanat mumtani'atan. Kan hal kan nak kena sini makrifah. Kita sekarang ni nakirah. Contoh, wazalika yang demikian itu nahwu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa mungkin an takrahu, kamu tak suka kepada syai'an, sesuatu, sedangkan sini kan wa huwa khairul lakum, sedangkan dia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu, mungkin dia kata an tuhibbu syai'an, kamu suka kepada sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, sedangkan dia buruk, tak baik kepada kamu. Okey, syai'an isim nakirah. Wa huwa khairul lakum jumlah. So jumlah bila bertemu dengan nakirah sepatutnya sifat. Tapi tak boleh juga. Sebab apa tak boleh? Sebab ada waw. Ada halangan waw. Sifat mausuf plus sifat. Rajulun tawilun. Rajulun tawilun. So mausuf dengan sifat ni dia kena mubasyarah. Kena direct. Tak boleh ada halangan. Sini ada halangan waw. So ini manik dia. Manik. So bila manik, kita kata nak titik, kita akan baca wa'asa an takrahu syai'an. Mungkin kamu tak suka kepada sesuatu. Habis itu aja. Sedangkan yang ni ada connection dengan yang ini. So isti'naf tak boleh. Jadi kembali kepada hal lah. Waw, ha, walaupun sini nakirah.
Nombor 2. Sebab apa? Sebab surah dia ni, surah dia iktibar surah. Maknanya dia punya rupa paras dia tu, rupa paras hal kan? Kan waw haliyah kan, wahwa biasa kan? Kalau kita ada isim ma'rifah sini, Zaidun, ja'a Zaidun. Telah datang Zaid, wahwa yabki. Dan dia menangis. So sini wahwa yabki ni, ini hal. Rupa paras waw, kerana ada waw haliyah. So berdasarkan kepada rupa paras saja kita kata dia tu hal. Wa dakhala waw ala jumlatus silah li'anna surataha suratul hal. Jadi ambil kira jugalah walaupun dia kata sebagaimana waw. So fakama tadkhulul waw ala al-jumlah sebagai hal. So begitu juga tadkhulu waw ala al-jumlah sifatan. So ahli nahwu tu macam itulah kalau dia tak boleh nak pergi dah. Akhir sekali kaedahnya keluar jadi macam nampak ambil gitulah, mana semakin tinggi tu kadang-kadang kaedah tu jadi tidak ikut sangatlah. Sehingga kan ambil tahap rupa paras pun maknanya sama bentuk bukan ambil kira juga. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun. Ada seorang ni dia keheranan lah. Tengok satu hari dia lalu sebuah kampung, dia tengok kampung tu sudah binasa. Lalu terfikir oleh dia, macam kampung binasa, penduduk dia binasa. So dia teringat kepada hari akhirat. Macam manalah penduduk-penduduk ni nak akan dibangkitkan nanti. Tengok sini gersang je, tak ada lah nak bercakap dengan aku pun tak ada orang nak bercakap. So Allah pun tunjukkan kepada dia. Tunjuk kepada dia dan Allah matikan dia. Selama 100 tahun. Kemudian bila dia sedar balik tengok seolah-olah dia baru semalam tengok. Semua makanan ada. Makanan apa dia tengok 100 tahun. Makanan masih ada, segar. Tapi cuma dia punya binatang dia tu, hima tu. So binatang dia tu dah hancur dah. Lalu Allah tunjuk kat dia, binatang hima tu di depan mata dia hidup kembali. Tulang pun bersambung, daging bersambung, kulit bersambung, so, jadi hima semula. Ini dia kata au kalladhi, ataupun seperti orang yang marra ala qaryatin, dia melalui sebuah kampung di mana kampung itu sudah binasa kan, wahya khawiyatun. Jadi syahid dia di sini ini nakirah. So sini jumlah. So bila jumlah dia hanya layak, sini bila nakirah dia hanya layak jadi sifat. Tapi terhalang jadi sifat kerana adanya waw. Kerana sifat tak boleh berpisah dengan mausuf. Dengan mausuf dia. Oleh sesuatu. Sini waw memisahkan dia. So waw itu akan jadi manik dia lah. Manik. Kemudian biasanya kalau kita tak boleh jadikan dia sifat, so kita kata jumlah tu isti'naf. So kalau kata isti'naf jadi makna dia tu tak betul lah, sebab isti'naf dia berhenti lah. Sedangkan qaryah ni tak jelas kalau sekiranya tak disifatkan dengan khawiyah. Qaryah yang macam mana? Qaryah yang binasa lah kan. So dia ada hubungan sini. So isti'naf kita tak boleh pakai, kita kembali balik kepada hal. Sebab rupa paras dia ni rupa paras hal walaupun sini nakirah. Kalau Zamakhsyari dia kata waw tak ada masalah, ada waw sini sifat. Sebab dia kata waw ni hanya penambah saja untuk memperkuatkan lagi hubungan antara mausuh dengan sifat. Kerana waw ni pun ciri-ciri itu sebagai jamak. So dia menambah, dia menjamakkan antara yang ni dengan yang ni. Makin kemah lagi. Tapi bagi orang yang tak setuju dengan dia kata jamak macam mana je? Jamak. Kan kita dah belajar dulu kalau jamak artinya dia mengumpulkan antara benda yang tak sama. Sini lain, sini lain. Sedangkan benda yang kita nak bincang sini ialah benda sini dengan benda sini, benda hak sama. Macam mana nak jamak? Wazalika nahwu qawlihi syair. Penyair ni kata,
Aku ni banyak dah tolong-tolong orang-orang minta syafaat dengan aku. Minta recommendation aku tolong. Tapi hari ni ada tak sekarang ni kan? Ada tak orang aku nak minta syafaat kan, aku duk gila ke Laila, nak tolong aku Laila, nak tolong dapatkan Laila. Tak ada pun. So madha zamanun, telah berlalu waktu. Wan nasu, di mana dulu satu masa manusia ni ramai orang yastashfi'una bi, minta syafaat dengan aku, minta recommendation, minta musaadah dengan aku atas urusan mereka tu. Tapi hari ni dia kata fahali, adakah aku memiliki syafi', orang yang akan tolong aku, beri recommendation. Syafi' ila Laila, untuk pergi kepada Laila. Al-ghadata, hari ni, pagi ni. Adakah dia kata pagi ni, al-ghada ni, ada syafi' tak yang nak tolong aku pergi kepada Laila? Okay, tak kisahlah ni cerita dia. Yang kita ni, kaedah kita ni. Zaman, isim nakirah. Wan nasu yastashfi'una, ni jumlah ismiyah kan. An-nas mubtada, yastashfi'una khabar. So ini jumlah. Sepatutnya jumlah ni bila sini nakirah, so nas ni an-nasu yastashfi'una bi ni sepatutnya jadi sifat. Tapi tak boleh jadi sifat kerana adanya manik. Manik dia itu huruf waw. Jadi sifat dia tak sepatutnya tak boleh berpisah dengan mausufnya. So ada waw. So bila tak boleh jadi sifat, dia akan jadi isti'naf, jumlah permulaan. Seolah-olah ada titik sini. Sedangkan kalau kita titik sini, zaman ni tak jelas tentang apa zaman. Sedangkan zaman perlukan kepada penjelasan. Ini penjelasannya. Jadi apa lagi yang mungkin? Ada hal. Kebetulan ada waw sini. Waw haliyah. Jadi surah dia tu surah haliyah. Wal mu'aridu fihinna, yang menjadi manik, yang lawan daripada nak jadi sifat tu, fihinna, pada semua jumlah yang kita sebut ni ada waw tadi, ialah al-waw. Waw tu manik. Ini al-manik. Ataupun mu'arid. Fa innaha ta'taridu. Kerana waw ta'taridu, mencelah antara mausuf dengan sifat. Bainal mausufi wa sifatihi. Khilafan li az-Zamakhsyari. Berlainan dengan Zamakhsyari sebagaimana yang anda sebut tadi. Zamakhsyari wa man wafaqahu, dan orang yang muwafaqah dengan dia, orang yang bersetuju dengan dia. So dia kata boleh, waw tak ada masalah, datang memisah sebagai pemisah antara mausuf dengan sifat. So masih lagi, kalau Zamakhsyari masih lagi kata wan nasu yastashfi'una sifat. So lam, waw tu bukan manik. Sebab macam kita kata tadi, waw sebagai rabitah, penguat untuk lusuk kuatnya hubungan antara mausuf dengan sifat. Sebab ada waw ada ciri-ciri jamak. Jumhur kata macam mana? Jamak tak boleh lah, dia kata sebab waw walaupun jamak, so jamak mesti dua yang berlainan. Jamak. So sini benda yang sama. Wasalisu, perkara jenis yang ketiga yang menjadi manik kepada jumlah tu menjadi sifat ataupun hal. Wasalisu ma yamna'uhuma, ialah jenis yang menegah sifat dengan hal. Ma'an, together. So sifat tak boleh, hal pun tak boleh. Atas tadi sifat boleh kan? Sifat tak boleh, boleh ganti dengan hal. Yang ni sifat tak boleh, hal pun tak boleh. Contohnya, wa hifzan min kulli syaitanin marid.
Langit ini Allah hias-hiaskan dia. Kemudian Allah jaga dia. Hiaskan dengan kawakib dan sebagainya, bintang-bintang. Kemudian Allah jaga dia. Jaga dia daripada syaitan yang naik untuk mencuri maklumat. Wa hifzan. Ini hafizna. Kami jaga. Wa hafiznaha hifzan. Dan kami jaga langit tadi dengan suatu jagaan min kulli syaitanin, daripada setiap syaitan yang tidak taat, yang marid, yang tidak taat, yang mana la yasammauna, so mereka tidak mendengar. Okey, kalau ikut kaedah syaitan nakirah. So kalau ikut dia nakirah, maka la yasamma'u ini jumlah. La yasamma'una ini jumlah. So jumlah selepas nakirah, so jumlah ni akan jadi sifat. Satu. Kemudian isim nakirah ni ada sifat. Isim nakirah ada sifat. Jadi bila nakirah disifatkan, dia jadi nakirah tidak lagi mahdah, kan? So ada bau-bau makrifah. So bila sini ada bau makrifah, makrifah selepas dia jumlah akan jadi hal. So maknanya sifat pun boleh sini, ada kemungkinan, hal pun ada kemungkinan. So dari segi zahir boleh hal, boleh sifat, tapi dari segi makna tak boleh. Sebab jadi sini dia tak boleh sifat, tak boleh jadi sifat, dan tidak juga boleh jadi hal, kerana makna la yasamma'u ni tidak boleh jadi sifat kepada syaitan. Kerana syaitan yang dimaksudkan di sini ialah syaitan bukannya yang tidak mendengar, kan? Mana menjaga daripada syaitan yang tidak mendengar. Sepatutnya syaitan yang mendengar. Wa hafizna min kulli syaitanin marid la yasamma'u. So kalau yasamma'u mana tidak dengar. So kita nak jaga daripada syaitan yang mendengar. Waqad madha al-bahsu fiha. So ni kita dah terangkan dulu. 43 awal-awal itu, bab tanbihat ni. So masa kita belajar tentang jumlah yang tidak ada status i'rab, jumlah la mahalla laha min al-i'rab, iaitu jumlah ibtidaiyah dengan jumlah istinafiyah. So masa tu dia bagi contoh. Yang pertama, minal istinaf ma qad yakhfa. So jumlah ni jumlah istinaf. Contoh dia bagi jumlah istinaf ialah wa hifzan min kulli syaitanin marid. So la yasamma'una ila al-mala'il a'la tu ni jumlah istinaf, bukannya sifat ataupun hal. Sebab dia kata sekali dengar tu, so fikiran kita terus mengatakan, sekali tengok tu, dia ni sifat lah, kan, kepada syaitan ataupun hal kepada syaitan. Jadi kedua-duanya tak boleh, batil. Tak boleh. Sebab makna akan jadi is la makna lil hifz minas syaitan. Tak ada ertinya nak jaga daripada syaitan yang jenis tuli. Kita nak jaga daripada syaitan yang telinga dia tu hidup. Jadi wa innama hiya istinafun nahwiyyun. So istinaf ni jenis istinaf nahu, bukan istinaf bayani. Kalau istinaf bayani kena ada soalan sini. Allah jaga, kami jaga dia daripada setiap syaitan. Wala yakun istinafan bayaniyan. So tak boleh jadi istinaf jenis balaghah. Kerana makna dia akan jadi rosak. Macam mana makna dia jadi rosak? Lau kana istinafan bayaniyan lakana jawaban li su'alil muqaddar. Seolah-olah kita nak tanya gini. Lima hufizatis sama'u minasyayatin. Kenapa langit itu dijaga daripada syaitan-syaitan? So dijawab,
la yasamma'una. Mereka tak dengar. Gitu. Kerana mereka tak dengar. Tak masuk kan? So kalau mereka tak dengar, tak ada telinga, so apa faedahnya untuk jaga langit itu daripada mereka? Jadi Ibnu Hisham kata kalau isti'nah bayani, ini makna dia tak berapa boleh lah. Warabi' ma yamna'u haduhuma dunal akhar. Walau lal mani' lakana ja'i zaini. So dia kata mula-mula boleh dua-dua. Ja'i zaini. Tapi oleh kerana ada mani', ada penegah di situ, maka satunya tak boleh pakai. So, artinya yang keempat ialah ma yamna'u, iaitu jenis yang menegah ahadahuma. Ma yamna'u ahadahuma dunal akhari. Bukan yang satu lagi. Kalaulah tidak kerana adanya manik, nescaya lakana jaizaini, kedua-duanya boleh. Contohnya, wadzalika nahwu ma ja'ani ahadun illa qala khaira. Tidak datang kepada aku melainkan dia berkata bagus. So ada illa, ada qala sini kan. Ni ada ahadun. So illa tak payah kira lah, dia harf je. So kalau kita tak consider illa ni, artinya sini jumlah, sini nakirah. Kalau selepas nakirah, jumlah akan jadi sifat. Kan? Ikut kaedah biasa. Satu lagi, kalau ma ni masuk kepada nakirah, dia akan jadi umum. So, umum jenis ni, umum yang mendekati ada bau-bau makrifah. Ma ja'ani ahadun. So kalau ada bau-bau makrifah, sini sudah tentulah akan jadi hal. So sekarang ni dia kata ada manik. Mana manik dia? Fa inna jumlata al-qawli, ni jumlah qala khaira ni, kanat qabla wujudi illa, sebelum ada illa, muhtamilatan, menanggung, membawa makna, boleh baca muhtamilatan. So dia membawa makna untuk makna wasfiyah. So untuk makna sifat dan juga untuk makna haliyah. Macam Anda sebut tadi kan? Tapi manik dia tadi, manik dia, kan kita kata kalau tak ada illa tu, sini boleh jadi nakirah, makna jadi sifat. Kalau makna umum, telajar umum tu, so dia akan jadi bau-bau makrifah. So dia akan jadi hal jumlah ni. So tiba-tiba masuk illa. So walamma ja'at illa, so bila illa tu masuk, imtana'atil wasfiyah. Maka terhalanglah jadi sifat. Kembali balik kepada kita cerita tadi, mausuf dengan sifat tak boleh dihalang kan? Mausuf dengan sifat. Tadi dihalang oleh waw, tak boleh juga. So dihalang oleh illa pun tak boleh juga. So maknanya sifat tak boleh, jadi tertakyinlah satu sahaja, iaitu hal. Jadi semua ayat-ayat yang jenis macam ni, semua ayat jenis macam ni, kita tafsir dia sebagai hal lah. Contohnya, wa misluhu, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munziruna. So kami tidak musnahkan mana-mana kampung, negeri, melainkan munzir laha munzirun. Kampung itu memiliki mereka yang memberi peringatan. So laha munzirun jumlah lengkap. Ini khabar muqaddam. Yang ini mubtada muakhar. So jumlah ismiyah. So sifat kepada qaryah kalau tak ada illa. Ataupun hal kepada qaryah kerana ada ma di sini. Jadi umum. Tapi tidak boleh jadi sifat kerananya ada illa. Kerana mausuf dengan sifat tidak boleh dihalang oleh mana-mana benda. Ada harf sini. Wa amma wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Okey, yang ni double.
kita ada illa lagi satu penghalang. Waw satu lagi penghalang. So dua faktor menghalang. Adapun ayat wama ahlakna, kami tidak binasakan sebuah negeri melainkan walaha, negeri itu memiliki kitabun ma'lumun, ketetapan, kitab, decree, keputusan yang telah diketahui. Maknanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Lauhul Mahfuz dah ada kitabun ma'lum. So falil wasfiyah, untuk okey sekarang ni sini qaryah nakirah. Satu nakirah yang ada ma. So nakirah yang ni nakirah mahzah kan. Satu lagi nakirah yang bukan mahzah sebab ada ma sini. So kalau nakirah mahzah, so laha kitabun ni akan jadi sifat pada dia. Kalau ghairu mahzah dia akan jadi hal. So untuk jadi sifat dia kata ada dua larangan, tak boleh. Semani'ani, iaitu al-wawu wa illa. Walam yara Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari tidak berpandangan. Begitu juga Abul Baqa Al-Uqbari tidak berpandangan. Walam yara wahidan minhuma mani'an. So mereka tidak melihat satu pun daripada waw dan illa ni sebagai manik. So waw dan juga illa tidak menjadi manik. Sedangkan pandangan kata-kata ahli nahwu yang lain bercanggahan dengan perkara itu. Wa kalamun nahwiyina bi khilafi dzalika. Wa qala al-Akhfash. Okey, ini lanjutan daripada adanya illa, adanya waw tadi kan, pencelah tadi antara mausuf dengan sifat. Yang ini lebih kepada illa, antara mausuf dengan sifat. Wa qala al-Akhfash la tafsilu illa. Illa tidak boleh menjadi pemisah bainal mausufi wa sifatihi, antara sifat dengan mausuf. Baik, kalau kamu kata fa in qulta pada ayat ni, orang Arab ada sebut gini. Orang Arab kata ma ja'ani rajulun, tidak datang kepada seorang lelaki melainkan lelaki itu menunggang. Raqibun. Macam mana tu? Ni sedangkan dia orang Arab, masa dia orang Arab, rajulun ni mausuf. Yang ni sifat. Bolehkah? Boleh pula. Bukan gitu dia kata, ni bukan gitu. Sebenarnya takdirnya ya, fa takdiru illa rajulun raqibun. Sebab sifat ni kan, sifat mana boleh berpisah dengan mausuf, dengan illa tak boleh. Jadi takdir dia kena illa ja'ani rajulun illa rajulun raqibun. Artinya sini ada mausuf yang dihazafkan. Tidak datang kepada aku seorang lelaki melainkan seorang lelaki yang menunggang. Illa rajulun raqibun. Jadi raqibun ni, anna raqiban ni sifat kepada rujul ni, bukannya sifat kepada rujulnya ni. Jadi rajul ni apa hubungan dengan rajul ni? Jadi badal. Yakni anna raqiban sifatun li badalin mahzufin. Ni badal. Maknanya ja'ani ma ja'ani rajulun illa, sepatutnya rajulun raqibun gitu. So yang ni badal kepada yang ni. So badal artinya ganti je lah. Dia nak katanya ma ja'ani rajulun raqibun. Kemudian Akhfash menambahkan lagi, qala. Kalau kita kata gini kan, ja'ani rajulun ma ja'ani rajulun illa raqibun.
Kalau kita kata ni sifat. Wa fihi qubhun. Ini qabih. Uduh. Boleh guna tapi uduh i'rab macam tu. Dia tak kata manik tu. Qubhun. Sebab li ja'lika as-sifata, kamu telah menjadikan kata sifat ni dia seolah-olah mewakili isim. Kan sebab tempat rajulun ni lah, tempat rakib ni lah rajulun. Rajulun tu isim, dia sifat. So kamu ganti sifat dengan isim. Yakni kamu telah, yakni dia maksudkan fi ilaika iyyaha al-amila. So kamu telah mengilakkan amil. So kamu telah mengenakan sifat tadi, mengenakan amil. Kamu telah kuasakan dia. Kuasakan amil itu kepada dia. Illa ni kan? Illa ni kan amil. So amil kan dia kena kepada isim, bukan kena kepada kata sifat. So kamu kenakan kata sifat direct. Direct amil tu kena kepada sifat. Sedangkan sifat ni dia tabik je. So kamu langsungkan. Ni tak boleh lah. Tak boleh dari segi maknanya itu boleh lah dari segi zahirnya kan. Dari segi perinciannya tu ini nampak tak berapa bagus lah. Qubhun. Wa qala al-Farisiyu, berkata Abu Ali Al-Farsi, la yajuzu. Kalau binaan macam ni tak jadi. Ni binaan semua yang ada illa, sebelah ni mausuf, sebelah ni nampak macam sifat. So kalau kamu buat macam ni tak boleh. Ma marartu bi ahadin illa qa'imin. Tidak, la yajuz. Ma marartu, aku tidak melalui seseorang pun, melainkan dia berdiri kan. So ini sirah-sirah sifat ni, sirah sifat. Kalau akhfash atas tu yajuz, cuma qabh, tapi kalau farsi tak izin langsung. Tak boleh kerana macam tadilah, sifat tak boleh dipisahkan oleh partikel lah. Sifat dengan mausul ni tak boleh dipisah oleh partikel. Tapi kalau kamu kata ma marartu bi ahadin illa qa'iman, jaza, boleh. Sebab ni bukan lagi sifat. Dia hal. Macam kita tadi kan, hal boleh kan? Sifat je tak boleh. Wa mislu zalika, seperti ini juga qauluhu. Mana seperti kita tak boleh jadikan jumlah itu sebagai sifat. Sifat kepada mausuf. Jumlah. Wa qailatin, ramai perempuan, wa tu wa mana rubba, ramai perempuan yang taksha alayya, takut kepada aku. Ramai perempuan yang berkata, qailah yang berkata, ramai perempuan yang berkata. Apa yang dia kata ni, kata-kata dia lah. Azunnuhu, aku rasalah dia ni, sayu'di bihi, akan mematikan dia. Tarhaluhu, musafir dia. Sentiasa musafir, pergi berperang. Wa ja'ailuhu, dan juga ja'alah dia. Ja'alah mana orang lain tak boleh perang, bagi duit kat dia, mu pergi perang. So dia dapat duit untuk pergi berperang. So harta-harta yang dia boleh untuk jadi penyebab kepada dia boleh berperang tu, dan juga sentiasa musafirnya dia untuk pergi berperang itu akan membinasakan dia. Sayudi bihi tarhaluhu wa ja'ailuhu. So qailah kata sifat, nakirah, isim nakirah, dan dia juga bentuk sifat. Yang kita bincang tadi tak, kita bincang ni sebab tu dia kata serupa dengan ni. Ni hampir-hampir serupa. Yang kita sekarang ni isim. Lepas tu baru ada sifat. Yang ni tak. Yang ni bukan isim. Maksud bukan isim semata-mata lah. Dia ni sifat. Sebab dia kata sifat, isim fa'il kan. Bentuk isim fa'il, fa'ilun, qailun, perempuan tambah ta dia qailatun, isim fa'il. So sirah ni sirah sifat. So sifat
Kemudian ada taksha alayya. Ini taksha alayya jumlah. Sini nakirah. Kalau kita anggap dia sebagai isim, nakirah. So sini akan jadi sifat. Boleh tak boleh? Tak ada halangan apa-apa sini, tak ada halangan. Sepatutnya boleh kan? Tak ada halangan. Baik, di mana tak bolehnya? Fa inna jumlata taksha alayya. So sekarang ni dia kata dia i'rab jumlata, dia i'rab hal. Hal kepada dhamir yang ada pada qailah. Sini sebab isim fa'il, bila isim fa'il dia ada dhamir dalam tu hiya. So sini akan jadi sahibul hal, sini akan jadi hal. Sedangkan kita kata sifat tadi kan, sebab sekarang kita belajar antara sifat dengan hal. Dua-dua boleh, tapi ada manik sifat tak boleh. So kenapa sifat tak boleh? Wala yajuzu an yakuna sifatan laha. Taksha alayya ni, taksha alayya, takut kepada aku, perempuan tu, tak boleh jadi sifat kepada qailah. Sebab apa? Li'anna al-isim fa'il, kerana isim fa'il la yusafu qabla al-amali. Contoh kita ada haza daribun aqilun zaidan. Satu lagi kita kata haza daribun zaidan aqilun. Tengok, yang ni tak boleh. Yang ni boleh. Daribun isim fa'il. Ini adalah yang memukul, yang berakal. Zaid. Tengok. Dia nak beramal dengan yang ni kepada Zaid. Tapi kita sifatkan dia dulu. Ini tak, ini syarat untuk isim fa'il beramal. Syarat isim fa'il untuk beramal ialah dia mesti beramal dulu. Barulah dia disifatkan. Kalau kita sifatkan dulu ni, daribun kemudian kita sifatkan dia. Dia isim fa'il. Tiba-tiba kita sifatkan dia. Kemudian kita nak amalkan dia pula. Tak boleh. So kita kena amalkan dia dulu. Jadi hadza daribun kena tukar jadi hadza daribun zaidan. Barulah kita sifat dengan sifat daribun tadi, sifat pemukul yang berakal. Jadi kita sini, kita marikan sini sifat. Sini macam daribun tadilah. Ni kata-kata dia ni, maf'ulun bih dah ni. Kata-kata dia ni. Makul ni kan. Makulul qaum. Ni maf'ulun bih. Macam Zaid tadilah, Zaidan. So maknanya yang qail ini, kita sifatkan dulu. Kemudian kita beramal kepada dia. Tak boleh lah. So tak ikut kaedah. Kaedah isim fa'il kalau nak beramal, kena sebut maf'ul bih dia dulu. Barulah bubuh kata sifat. Wallahu a'lam bis-shawab.